Hello, Assalamualaikum and welcome back everyone. So pada hari ni kita nak gear up for the next episode, iaitu episode 3, Chill and Talk. Alright, so semua okay ke tak tu? Mestilah okay. Sebab apa? Daripada first episode hari tu kita receive banyak sangat notification yang katakan dah habis ke? Cepatnya habis. Bila next episode ni? Alright. Jangan risau sebab apa? For this time, we contribute this episode special khas for you all Forum Organizer 101 Startup Live. Okay, so before this, kita dah ketengahkan about one of our local indie band which is Dewata Raya. So kali ni pula anjak sikit for organizer lah. Alright, so how to set their life is what we're going to discuss today. Alright, I sure sekarang ni korang semua mesti dah tak sabar, betul ke tak betul? Alright, before that, korang semua tahu tak siapa kita punya guest panel for today? I sure kita yang kaki-kaki geek semua ni memang tahulah. Siapa kaki geek? Raise hand sikit, boleh tak? Alright, for your wish lah, atau korang semua minta sangat. So disebabkan permintaan korang, kita jemput hari ni Arif Bam, founder of Atas Angin for Tonight Show. Selamat datang Arif Bam, apa khabar? Hai, apa khabar? Baik, macam ni je lah hidup. Alright, macam tu pun still steady tak ada masalah. Okay, everything's good Okey, Alhamdulillah setakat ni. Alright, so first kita naklah sikit kan intro sikit kita punya guest panel for today. Takkanlah kita nak terus jump in dengan kita punya discussion. So selain daripada dia idola saya, nama diberi Arif Bam atau panggilan dia adalah Bam Atas Angin, dan who knows Arif Bam ialah orang Klang Selangor. Memang tak jauh lah daripada UiTM Palam actually kalau kita tahu. So Arif ni memang orang kata King Crab Klang lah, kiranya memang lahir dekat Klang daripada kecil. Memang ini orang panggil orang Klang sejati, betul tak? For those yang ada event lah, yang korang semua ada pergi event such as Mimpi Basah, Ruang Sempit, Hari Atas Angin. So ni lah penganjurnya, ni lah kita punya pengasas tim Atas Angin. Okay, so cerita, kalau saya cerita panjang tadi atau audience semua live, tak jadi nak jam kita punya live hari ni. So tanpa melengahkan masa, kita akan jump dengan first question yang kita akan utarakan kepada kita punya guest Arif Bam pada hari ni. So let's start in 3, 2, 1. Alright, pertama sekali Arif Bam. So soalan yang pertama ni dia macam maybe general question lah. So dah ready nak jawab? Okay? Boleh. Kita cuba. Alright, so what is your reason of choosing this career path? Is Atas Angin ni adalah your side job ataupun your main job sekarang ni? So setakat hari ni Atas Angin ni is full time job. So Bam manage Atas Angin dengan few staff. Sekarang dah ada staff, dah ada intern. So ni lah career path Bam is Atas Angin lah sekarang. The only kerja yang Bam buat sekarang. Memang your heart and soul memang Atas Angin lah sekarang. Dia macam mana? Dia untuk tahun ni. So kira tahun ni penentu sama ada Bam sambung ataupun tak. I see. You're right. So kiranya untuk soalannya tadi tu kan, apa main Bam reason kenapa Bam choose Atas Angin ni as your career path? Sebab bagi Bam dunia kat luar tu stres. So Bam choose untuk pilih benda yang Bam suka, buat benda yang Bam suka, and Bam olah macam mana Bam nak dapat pendapatan daripada benda yang Bam suka. Sebab tak semua benda yang kita minat, hobi kita boleh buat duit. Tapi Bam nak try keluar daripada perception tu, yang sebenarnya apa yang kita buat sebenarnya boleh bawa duit kat kita, boleh bagi kehidupan kat kita. Absolutely true, betul tu. So kita kadang-kadang kita boleh bijak gunakan what is kita punya passion tu, kita nak jadikan benda tu income ke, betul tak? Tak semestinya kita buat for leisure time je, kita boleh buatkan benda tu jadi kita punya career path juga, macam Bam sendiri buat. Alright, so itu soalan yang general dan juga jawapan yang general. Untuk pengetahuan korang semua lah kan, maybe ada yang terkejut kalau kita katakan bahawa Bam ni alumni UiTM Puncak Alam rupanya. So bukan besya-besya alumni UiTM Puncak Alam sekarang, like legit lah. Masa first I sendiri dapat tawaran sarjana muda pengurusan majlis, and masa tu benda pertama buat which is tengah stop IG Aims, IG Avengers tu sendiri. So actually tadi pun terkejut dapat sarjana muda pengurusan majlis. Saya terkejut dia boleh tahu Bam ni alumni Avengers. Kita macam like, wow, I want to be like him though. Like legit memang idola gila tu. Before this memang banyak follow Atas Angin since my diploma life, and like I can see how those Atas Angin bawa music walaupun masa PKP into dari rumah ke rumah, such as indie dari rumah, also dari like live Ruang Sempit and so on. So benda tu macam like membuatkan I rasa appreciate music towards something that
fresh lah dengan our local band semua. So as per research lah kan, Team BAM ada 7 ahli untuk uruskan organize event semua ni. Memang 7 ahli atau ada lagi di balik tabir atau mereka semua ni BAM punya sharing partner? Diorang basically dekat atas angin sekarang kita ada 5 orang staff like Okay. permanent. So selebihnya ada part time, freelance bang panggil. Diorang akan ada time event day, contoh macam stage manager, photographer, videographer ataupun ticketing crew. Kita orang memang dah ada freelancer yang memang dah tahu sistem atas angin macam mana. So basically yang betul-betul 5 orang lah. BAM, ada perempuan seorang, ada 3 orang lelaki. Tu je yang menggerakkan atas angin sebenarnya 5 orang. So nama dirahsiakan adakah atau tidak? Alright, so tak apa, kita move on to the next question. Okay, so thank you so much BAM. Okay, so sekarang ni saya nak selitkanlah satu soalan, which is bilakah masa sebenar BAM akhirnya memutuskan untuk serius dengan atas angin ni dan menjadikan atas angin ni satu keutamaan lah, bukan macam like saja nak main-main ke leisure time ke? Okay. Dia sebenarnya BAM ada 2 kali BAM nak putuskan nak teruskan atas angin ataupun tak. So first is sebelum pandemik, betul-betul like legit 3 minggu sebelum pandemik, hari atas angin lah. Hari atas angin tu sendiri, event tu kita orang symbolize dia as atas angin keluar daripada minat. Maksudnya dia bukan buat daripada minat je, lepas ni kita orang akan buat duit, kita orang akan menggerakkan industri tu. So selepas tu kita orang ditahan oleh pandemik, and pandemik stop semua orang untuk kejar apa-apa. So kita orang stop, then time pandemik BAM just buat atas angin tu as untuk hilangkan bosan. So indie dari rumah, ruang sempit tu semua is just macam CSR program BAM. Macam mana BAM nak tolong musician baru, lepas tu indie dari rumah macam mana BAM nak make sure artis kita tak putus asa. Indie band lah, BAM cerita pasal indie band. So selepas pandemik, BAM ada buat few recovery show. Dekat situ BAM tengok potential industri macam mana, BAM buat analyse. Then baru kita orang choose lah, kita orang meeting, kita orang cakap nak teruskan ataupun nak bubarkan. So semua orang agree untuk pilih tahun 2022 untuk jadi penentu atas angin. Kalau atas angin real boleh bawa duit, boleh bawa kehidupan dekat few people, kita orang akan teruskan. Kalau tak, kita orang just akan tutup atas angin as profit punya company. Kita orang akan just buat gig biasa je as hobby. So 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, macam tu. I see. Anyway, I'm rooting for atas angin. Apa-apa pun, all the best and good luck. By the way, macam tadi BAM kata, which is semua ni mulai daripada passion and ikhlaskan diri untuk help others, help daripada musician-musician yang daripada bawah. And itu menunjukkan bahawa anything kita nak buat mesti ada knowledge, betul tak? Kita kena rajin, kita kena buat research terlebih dahulu. Kita tak boleh main bantai je, kita tak boleh main serang je, sebab benda tu kadang-kadang try and error kita pun penat, betul tak? So everything kita nak buat semua kena ada passion and knowledge. Alright, thank you so much for that. Okay, so kita dalam kehidupan ni macam biasalah, kita mesti adalah susah and senang, and macam BAM sendiri pun sure lah dengan atas angin ni ada atas bawah dia, betul tak? Like wheel lah, sekejap kat atas, sekejap kat bawah. And I'm sure that semua sekarang ni, even though your family, orang-orang kat luar sana, your circle semua mesti proud gila lah dengan your standing sekarang ni. So big hand for Arif BAM now. Memang kau-kau lah yang kata. So tanpa melengahkan masa, we're going to go to the next question. Alright, so the third question dekat malam ni, dia macam rumit sikit lah, tapi saya cuba fahamkan selagi boleh. Tahu BAM penat balik kerja sini, tapi kita cuba fahamkan juga. Okay, so as per we know, all of us like facing setback, jatuh bangun kita setiap kali kita ada buat benda, kita mesti ada zaman kejatuhan kita. Zaman kejatuhan kita cerita zaman kebangkitan lagi. So jadinya kalau macam zaman kejatuhan BAM sendiri, momen-momen jatuh BAM sendiri and also atas angin, macam mana BAM nak improve balik benda tu and how to overcome that situation? Okay, so basically atas angin dia bergerak as member baik yang suka pergi gig. So bila pandemik jadi, kita orang semua like tak jumpa, tak apa kan. So kita orang berpecah, maksudnya atas angin bergerak dengan BAM seorang. BAM seorang je yang buat indie dari rumah, BAM seorang buat ni, buat tu. So so macam mana BAM nak bangun balik is how BAM nak macam mana dapatkan kepercayaan dia orang bahawa atas angin ni bukan macam yang dia orang sangka. Maksudnya atas angin ni takkan mati sebenarnya. Atas angin ni boleh buat macam-macam. Sebenarnya kita orang kawan-kawan buat atas angin ni is career
bukannya pekerjaan. Career dengan pekerjaan bagi kita orang lain. BAM buat career. So contohnya dalam mata angin memang BAM leader, tapi BAM belajar juga marketing, BAM belajar juga kerja-kerja bawah, kerja-kerja sampah-sampah tu pun ada skill dia. So kita orang belajar. So sebenarnya benda tu yang develop. Kalau kita kerja office, maybe kita typing, masukkan data, everyday buat benda sama. Itu BAM panggil pekerjaan. Betul. Buat benda sama everyday. So kita orang just BAM, cabaran BAM is nak dapatkan kepercayaan dia orang lah. Macam mana nak tarik dia orang balik. So one by one BAM berjaya tarik, and dia orang pun BAM dah berjaya buktikan kat dia orang yang sebenarnya kalau kita ikut cara macam ni boleh. Dia cuma kena jaga certain things je lah. So I zaman kita see. BAM is cabaran untuk dapatkan hati dia orang balik. Join atas angin balik. Itu je. And you prove it that BAM sendiri berjaya untuk dapatkan hati diorang balik. Congratulations, though you deserve it dengan all effort that yang BAM letakkan dalam any situation zaman kejatuhan tu. I mean like zaman kejatuhan tu bukan satu benda yang senang kalau macam orang yang give up like literally dah PKP, dah lah gulung tikar tak payah dah buat benda ni. Cari benda lain pula, even yang boleh kita makan kat lepas ni. Tapi macam BAM sendiri, I mean like macam idea BAM sendiri nak keluarkan satu benda yang masa PKP orang tak terfikir, which is nak bawa konsert yang orang boleh tengok live kat YouTube masa malam di rumah. And to be honest, masa tu lah I start kenal Dewata Raya, teman lelaki, the Impassion System. Masa tu like legit, how does orang kat luar sana boleh appreciate music like truly daripada local band sendiri. Tak adalah orang nak tengok international music saja semata-mata. But macam BAM start daripada bawah, push semua orang yang daripada bawah tu untuk startkan satu platform yang terbaik untuk diorang jadi a good musician one day, insyaAllah. Alright, so thank you so much BAM atas penjelasan. And I perasan kalau korang semua tengok Atas Angin punya event kan, semua nama-nama program-program event-event yang Atas Angin buat semua lain-lain macam. Semua macam like rare-rare lah kata. Adakah BAM macam tu? Tak adalah. Alright, so antara nama yang kita tengok yang macam rare kan, orang luar semua macam terkejut, Mimpi Basah. For me sendiri, I was like wonder, excited lah juga benda dengan event tu kan. But last memang I perasan Atas Angin ni kreatif lah actually dalam buat any program, dalam keluarkan satu event tu untuk bagi impactful dekat orang yang attendees and also to all yang datang, audience semua. Memang I look up gila lah masa tu. Alright, so untuk kita nak cerita lah kan, macam mana penonton semua tahun ni ada some event penting yang BAM nak keluarkan daripada Atas Angin sendiri. Macam mana kita tahu baru-baru ni baru settle rock show kan, ada Ocean Taku, also akan datang ni ada Indie National, betul tak? Ada Indie National, lepas tu yang akan soon lepas ni ada Independent Music Festival. Betul, Atas Angin, betul tak? Yang akan ada Loko, ada Legendary Gerhana Ska Cinta, ada Legendary OAG, ada Legendary lagi satu Grey Sky Morning. Tengok, study. Okay, so macam kalau edition of 2020 sendiri Atas Angin Roadshow untuk peminat indie ni kan, I mean that Atas Angin ni satu benda yang salute because like tak semua orang dekat luar sana nak tengok satu genre sahaja, but Atas Angin bring up satu benda which is okay, kalau kita dah fokus kat pop, kita fokus juga kat rock, sebab rock ni pun macam like satu benda yang perlu di-appreciate juga, kita tak perlu tengok dekat one side sahaja. Okay, so I dah banyak bercakap, penat, so kita nak bagi kat BAM pula bercakap sekarang. Okay, so untuk question yang keempat, how do you want Atas Angin to be seen kalau BAM tengok another 10 tahun macam tu? So, apa yang BAM harapkan oleh Atas Angin ni jadi lagi 10 tahun? Soalan tu dia agak susah sebab as kita tahu, as kita study company event, dia tak boleh bertahan like macam dia dekat dalam fasa berjaya terlalu lama, sebab dekat dunia ni pun banyak company event. So in 10 years BAM rasa Atas Angin dah berubah. Maybe Atas Angin bukan event organizer. So kita orang punya matlamat besar is Atas Angin dia akan jadi satu payung. Maksudnya kita orang sendiri akan keluarkan grant, kita orang sendiri akan produce independent artist, kita orang bukan label ke apa. Kita orang just nak jadi punca industri tu bergerak, instead jadi penggerak. So kita orang jadi punca je. Contohnya itulah like macam every year, so by this year kita orang target kita orang akan keluarkan 3 grant untuk independent artist. So diorang kena macam mana kita orang nak educate pun, nak cakap macam tu pun tak boleh. Basically kita orang takkanlah macam ni sentiasa. So by 10 years maybe company tu dah bergerak without BAM.
Sebab time tu Bam dah tak relevan. Idea Bam maybe dah idea tua. Bam pun maybe minat artis-artis yang zaman sekarang. So Bam perlukan orang lain yang terajui benda tu, kapal tu kan. So untuk kekal relevan, Bam akan pass dan pass je kepada orang yang sepatutnya. So in 10 years Bam akan jadi payung je lah. Atas Angin ni akan jadi payung. Dekat bawah dia ada beratus independen daripada Malaysia. Artis yang kita boleh push dan dalam Atas Angin sendiri akan ada few organizer lain untuk menggerakkan, like macam sekarang kalau perasan Atas Angin sendiri berlawan dengan Atas Angin sendiri. So contoh dalam satu bulan Atas Angin ada 3 event. So Atas Angin sendiri kena berebut crowd. So Bam tengah nak menambah crowd. Kenapa Bam berlawan dengan diri sendiri untuk make market tu besar lagi. Kita paksa market tu jadi besar. So macam mana kita nak paksa is penggerak industri tu lah. Macam Atas Angin, local media, macam mana diorang nak push 3 event Atas Angin punya je. And nak dapatkan full house. Tu belum campur orang lain punya. So nak tak nak market tu akan membesar secara paksaan. Dia dah tak ada, kita dah tak ada masa macam dulu-dulu nak tunggu orang dengar muzik kita, nak pujuk orang dengar lah, dah tak ada. Sekarang ni paksa, terus sumbat je dalam mulut dan telinga dia, sumbat je dah lagu ni. Kau dengar, kau kena suka. Kau kena datang. Sebab dekat luar negara macam mana Indonesia sukses, USA, diorang jadikan benda tu budaya. Budaya ni maksudnya diorang pergi konsert independen, konsert ada Linkin Park, Metallica dengan family, dengan mak ayah. So itu cara organizer macam Bam nak survive. Kita orang kena jadikan benda tu budaya, bukannya movement dah. Dia kena jadikan budaya. Aku kena paksa mak bapak aku pergi konsert. Mak bapak aku pun boleh tengok band metal. Sebab band metal ni tak ada salah pun sebenarnya, dia just kasar. So kita kena ubah terus. Dia paksa dia ubah macam kau datang. Kira. Macam tu lah cerita dia. So in 10 years sepatutnya kita orang dah berjaya ubah, jadikan benda ni budaya. I see. So like kalau korang tengok semua, a good organizer perlu ada a good vision. Macam Bam sendiri tengok, korang semua boleh nampak lah a way dia bercerita, semua dah nampak how does Atas Angin akan jadi 10 tahun akan datang. Tapi satu lah kan nak tanya, macam tadi Bam kata nak jadikan Atas Angin ni satu platform untuk local artist in future, another 10 years. Tapi ada tak macam like Bam terfikir nak jadi ke Atas Angin ni dalam sektor lain pula? Maybe dalam sektor jamu ke kan? Kita tak tahu. Dalam sektor majalah ke, mana tahu keluar majalah Atas Angin lepas ni, ataupun benda lain, ataupun Bam belum fikir lagi about that. Dia sebenarnya kalau tanya Bam personally, sampai sekarang kita orang Atas Angin sendiri tak pernah lagi nak keluar daripada entertainment punya industri. Sebab like Bam cakap tadi, dekat dunia ni, dekat Malaysia je banyak organizer. So kita tak boleh tapau semua. So kalau Bam rasa Bam nak go into local independent entertainment punya industri, Bam kena go satu sebab kita kena bagi orang lain juga macam at least orang lain maybe bagus dekat magazine. So biar dia buat. So Bam tak payah nak cater semua. So Bam menggerakkan satu industri tu dah cukup dah sebenarnya. Sebab industri yang Bam pilih tu sebenarnya dah industri yang besar, muzik. Kita sekarang mall pun nak kena ada muzik. Event makan pun nak kena ada artis. Event kahwin pun nak ada orang nyanyi. So sebenarnya Bam dah ambil haluan yang dia bercabang. So kalau Bam gerak satu ni, semua orang akan bergerak juga. Alright, so kiranya Bam nak setkan memang Atas Angin ni fokus only on entertainment lah kan? Itu identiti Atas Angin tu sendiri. Alright. I see. So macam Bam kata, tertarik sebenarnya macam Bam kata about culture, jadikan satu benda tu culture yang family dengar. Because macam me myself sendiri, once bila macam kita dah pasang playlist, contoh nak pergi vacation ke, pergi holiday ke, tak, and kita ada playlist sendiri, playlist yang macam kita pasang. Lepas tu even though macam like selalu pasang lagu-lagu yang playlist such as gig Atas Angin pernah buat ke apa ke, and that, like my parents legitly after tu dia tanya, pasanglah lagu ni, pasal lagu tu balik, pasal lagu tu balik. So macam like we can see that how era can be satu culture lah in masa time. Benda tu yang akan make sure kan satu benda tu jadi sustain ataupun tak in this industry in a long term way. Kita tak nak tengok dalam short term lah. Short term kan sangat berkembang dari masa ke masa. If kita tengok benda tu long term, benda tu akan jadi satu benda yang kita boleh invest. Kita tak takut nak invest banyak benda kat dalam tu. Alright, so selesai soalan yang tu. So sekarang ni macam Bam tadi dah setuju Bam nak continuekan Atas Angin ni hanya dalam entertainment sector. So ada tak Bam terfikir nak lepas ni go to international level pula? Maybe nak go to Indonesia ke? Kita start pada yang dekat-dekat dulu lah. Maybe Thailand ke, Filipina ke? Is there any... Sebenarnya by this year sepatutnya memang kita orang fokus kat Malaysia.
Sebab tu kita orang memang tak ada campur langsung urusan Singapura ke, urusan Indonesia ke. Itu ada organizer lain yang lagi berbakat untuk buat benda tu. Tapi by next patut kita orang dah kena bergerak ke Indonesia. So by bulan 9 ni pun sebenarnya kita orang dah ada company trip untuk pergi Indonesia. Kita orang kena jumpa few artis untuk bawa dia orang masuk kat Malaysia by next year ataupun next year. So as plan tahun ni fokus kat Malaysia, make sure semua orang terbela lah, independent artis dah terbela, baru kita orang boleh keluar, baru kita orang layak nak cakap yang kita orang nak bawa artis luar masuk. Sebab bagi BAM, tanggungjawab BAM is Malaysia dulu. So bila BAM dah by ada Atas Angin Independent Festival tu, hampir semua artis BAM dah settle. So kalau dalam list sejarah Atas Angin tu, kita orang dah bekerja dengan semua orang. Hampir semua orang kita orang dah bekerja, kita orang dah tolong, kita orang dah ada show dengan diorang. So selepas ni kita orang akan buka tapi ke Indonesia dulu. So by next year maybe Singapore, sebab kalau kita orang nak go ke Thailand pun like BAM kita dekat Malaysia tak dengar lagu Thailand kan. So macam kita kena cari yang bagi BAM logiknya orang. So Betul. takkan BAM nak paksa. Memang BAM cakap macam nak masukkan dalam telinga kan. Tapi tak semua orang boleh terima lagu Thailand. Lagu Vietnam. So BAM ambil yang logik je lah. Singapore, maybe Indonesia. Ya, sebab memang antara yang dekat pun like, yang guna Malay language kan dalam music pun. Sebab orang Malaysia ni tak boleh accept kadang-kadang kalau ada language yang selain daripada Malay and also English. Contoh macam Singapore, kita boleh tengok ada pinholes. The pinholes tu macam like gerak yang seakan-akan Mazul lah. So maybe orang boleh ngam dengan itu juga. So macam kalau Indonesia pun ada Indonesia punya local indie band yang macam orang boleh ngam juga dengan diorang. So I guess that betul tu, kita tak boleh nak paksa orang. Nak kena juga dengar, nak agree kena juga agree dengan benda ni, nak kena accept kena juga accept benda ni. Alright, so nice respon daripada BAM sendiri. Okay, so I guess that kita hari ni dah habis kita punya 4 soalan padat dan ringkas, sebab I sure that BAM pun penat gila balik kerja, betul tak? And untuk tapi jangan risau, penat kan biar I yang tolong promote kan. Okay, so korang semua yang tengok ni boleh follow Instagram Atas Angin TV. Also jangan lupa kalau mana yang suka kaki-kaki geek juga tu, korang semua boleh join I dan yang lain pergi Independent Music Festival Atas Angin, di mana diorang akan bawakan, ketengahkan banyak sangat indie band, local indie band, ada legendary, semua ada. Kita bukan bawa yang baru je, betul tak BAM? Bukan kumpulkan yang baru je, yang lama-lama pun ada, such as Gerhana Sekar Cinta, OAG, Grey Sky Morning, and also akan datang juga lagi 10 hari or 9 hari is it? 10 hari. Indie National. Alright, so Indie National sempat lagi tak nak grab tiket? Ada lagi baki lah, 50 tiket. Cuma 4 naik ni kata akhir daripada BAM untuk siapa? Untuk korang ke untuk orang kat luar? Untuk kita tak kisah. Kita office. Korang gila je lah, jadi gila je lah. Sebab kita nak berlawan dengan orang-orang, kita kena jadi gila je lah. Kita dah tak boleh jadi biasa. Betul. Untuk orang luar, boleh cakap apa, just support BAM. Selagi BAM tak dipuji, as long korang beli tiket, BAM dah okey dah. Sebab like BAM cakap, BAM cari kehidupan sambil BAM buat benda yang BAM minat. So keep supporting BAM. Selagi korang support BAM, selagi itulah akan adalah jasa kita yang korang beli tiket tu, jasa korang akan bergerak ke industri yang korang suka. Tapi kalau korang rasa benda tu tak okey, then okey je. Just buat je korang. Yang penting beli tiket kita orang, tu je. Paksa je, datang paksa. Orang kena datang juga. Yes, sure, will do. Jadi member. So korang bisa rugi kau tak kan dapat diskaun like kalau macam Indonesia dapat 20. Okay, so plus daripada saya sendiri, I just want to say thank you much terlebih luangkan masa bersama-sama. So thank you so much for the fresh ideas daripada youngster ni yang BAM bawa dekat music industry. BAM kembangkan BAM punya Atas Angin series YouTube channel, such as ada soal hidup, ada live on yang semua bosan lah dengan Atas Angin ni, menunjukkan yang BAM ni put
your heart, so effort in what you are doing in Atas Angin. Okay, so itu saja daripada Kiki. So much for all sharing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you so much. Thank you.